Semua perkara dalam dunia ni ada cara betul nak buat, ada peraturan, ada guidelinesnya, termasuk tidur. Dan peraturan tidur berbeza di antara orang dewasa dan bayi serta kanak-kanak. Peraturan tidur juga berbeza untuk orang yang sihat dengan orang yang sakit. Kenapa newborn yang masih belum kuat dan belum mahir meniarap dengan sendiri tanpa bantuan ibu bapa atau penjaga tidak dibenarkan ditidurkan secara mengiring dan meniarap? Kerana mengiring dan meniarap adalah antara penyumbang terbesar kes SIDS dan SUDS, unexpected dan juga sudden, kematian mengejut semasa tidur di kalangan bayi kecil. Pada 1994, Akademi Pediatrik USA ataupun AAP telah melancarkan kempen Back to Sleep untuk menyarankan anak-anak sihat ditidurkan secara terlentang, dan kempen ini telah berjaya menurunkan kadar SIDS sebanyak 60%. Kempen ini masih diteruskan sehingga ke hari ini di bawah National Institute of Health. Tapi nama kempen telah ditukar kepada Safe to Sleep kerana fokus mereka bukan sahaja kepada SIDS tetapi kepada semua perkara melibatkan kematian infant. Yes, memang belum ada confirm cause sehingga ke hari ini. Maka disebabkan itu, pakar-pakar bekerja di bawah teori yang paling berkemungkinan menyebabkan SIDS berdasarkan pattern yang sama berulang yang disaksikan oleh mereka. First, bila bayi ditiarapkan bermaksud tulang dada dan abdomennya perlu menghadap satu tekanan berpanjangan sepanjang dia tidur. Dan ini boleh menyempitkan laluan pernafasan udara bayi. Memanglah saluran bayi ni dah sedia sempit. Disempitkan lagi dengan tekanan pada permukaan di bahagian abdomen. Second, bila bayi ditiarapkan bermaksud kedudukan hidung dan mulutnya berada amat dekat dengan permukaan dia ditiarapkan. Dalam poin ini ada dua teori. Yang pertama, pakar mengatakan bayi ada chances untuk menyedut kembali udara hembusannya. Sebab tempat yang sempit menyebabkan udara tersebut tak sempat bergerak jauh sebelum bayi sedut semula. Udara hembusan ni kita panggil recycle udara kerana dia tinggi dengan CO2, karbon dioksida, tetapi rendah dengan oksigen. Juga, andai kata baby jeluak ataupun muntah semasa menyarap, jeluak dan muntah itu akan berkumpul di bahagian hidung dan mulutnya. Ini lebih bahaya kerana bayi bukan sahaja tidak ada ruang untuk mengelak daripada cecair yang memenuhi kawasan mukanya, kita semua tahu kepala bayi berat dan lebih besar berbanding keseluruhan badannya. Lebih susah bayi nak angkat kepala dan selamatkan diri dalam keadaan meniarap. Yang ketiga dan paling penting, bila bayi meniarap bermaksud food pipe ataupun saluran makanan berada di atas saluran pernafasan. Maka bila ada lebihan cecair, misalnya susu ataupun jeluak, akan lebih mudah untuk accidentally terselinap masuk ke dalam saluran pernafasan bayi akibat tarikan graviti. Tapi bila bayi diterlentangkan, automatically kedudukan saluran makanan dan saluran pernafasan juga akan terbalik. Salur makanan akan berada di bawah, salur pernafasan akan berada di atas. Maka sebarang lebihan cecair akan bertakung di bawah akibat tarikan graviti dan lebih susah untuk tak sengaja terselinap masuk ke dalam peparu dan saluran pernafasan ketika terlentang. Sebab itu terlentang lebih selamat. When your baby sleeps on his back, the air pipe, which is also known as the trachea, lies on top of the food pipe, which is known as the esophagus. While on the back, if your baby spits up, it is harder for the spit up to go into the air pipe due to gravity. However, when your baby sleeps on his stomach and spits up, it is easier for him to choke because the spit up will gather at the back of the throat and can go right into the air pipe, causing the baby to breathe the spit up into their lungs. Siapa-siapa yang mengatakan tidur tiarap lebih selamat jika bayi tersedak untuk elak tercekik susu, mereka salah. Baru-baru ni pun saya ada share salah satu video bukti yang menunjukkan bayi bila terlentang lebih selamat andai terjeluak atau muntah, iaitu video ni. Tapi yang peliknya sebahagian daripada anda yang menonton ni, mata anda tengok lain tapi otak anda tafsir lain. Video tersebut jelas dan sahih tunjukkan bayi selamat dan lebih selamat bila berada di dalam keadaan terlentang
ketika jeluak ataupun muntah. Tapi boleh pula sebahagian daripada anda ni putar belitkan fakta dan bukti depan mata dengan sebut, inilah puncanya, kita kena tiarapkan bayi, kita kena mengiringkan bayi supaya cecair itu senang keluar. Yes, ramai yang cakap, kalau terlentang, tersedak, saya lagi takut tengok cecair itu macam masuk balik, macam disedut balik dalam hidung. Puan-puan, bila terlentang, kawasan hidung dan mulut bayi ni bebas lapang. Saya dah sebut banyak kali dalam video ni. Rasa dah 3-4 kali rasanya. Jika pun bayi tersedut kembali lebihan susu atau jeluak ikut hidungnya, at least dia ada mulutnya untuk buka dan bernafas. Samalah juga kalau situasi tu terbalik. Katalah anak sedut balik lebihan susu atau jeluak ikut mulut. At least dia ada hidung untuk bolehkan dia alternatif bernafas. Kalau tak ada hidung, ada mulut. Tak ada mulut, ada hidung. Itu kelebihan kalau terlentang. Samalah kalau macam kita susukan anak. Kalau kita riba anak susukan, memang anak automatically akan duduk secara terlentang. Dan biasa kan anak-anak kita tersedak ketika menyusu kerana flow susu yang laju. Situasi tersedak susu pun sama menakutkan untuk ramai parents. Kita tengok anak terbatuk-batuk, tercungap-cungap, susu keluar ikut hidung, ikut mulut. Kita takut juga. Tapi kita juga tahu keadaan ini biasa terjadi, normal. Kita risau tapi kita tahu anak ada chances untuk selamat. Selamat tu kenapa? Kerana tidak ada tekanan pada dadanya, kerana luasnya kawasan mulut dan juga hidungnya, dan kerana kedudukan saluran pernafasan dan juga food pipe-nya. Okey, kebanyakan parents, hampir semualah yang nak mengiringkan baby, nak letak baby mengiring, mesti dia akan propskan baby. Props tu maksudnya guna sesuatu lah untuk membolehkan baby tu kekal dalam keadaan mengiring. Sebab kita tahu baby kecil ni lembik, kawalan koordinasi otaknya tu tak berapa bagus lagi, kepala pula berat dan besar. Maka dengan sedikit gerakan, contohnya menggeliat ataupun dia tu terjaga, tersentak misalnya, akan mudah untuk menjatuhkan dia ke dalam posisi tertiarap. Daripada mengiring jadi tertiarap kan. So kat sinilah masalahnya. Ramailah yang akan pasak-pasak baby, tahan-tahan baby dengan bantal, selimut, teddy bear, towel, macam-macam lah. Dan semua alat-alat ini adalah alat-alat yang meningkatkan risiko SIDS. Sebab baby bila bergerak macam saya kata tadi, boleh bergerak ke arah props ni ataupun props tersebut yang jatuh ke atas muka baby. Dan baby kecil macam saya kata tidak ada kekuatan untuk alihkan badan, alihkan kepala dan selamatkan diri daripada situasi tersebut. Itu jawapan kenapa mengiring sama sahaja bahaya dengan meniarap. Yang saya sebut ni adalah mengiring dan meniarap ketika nak tidurkan anak, nak letak anak untuk tidur, nak posisikan anak untuk tidur. Kalau nak meniarap waktu berjaga, bermain, itu tummy time, itu bagus, tak ada masalah. Kalau nak mengiringkan anak lepas menyusu sebelum letak dia untuk baring pun tak ada masalah. Larangan tidurkan anak secara mengiring dan meniarap ini bukan untuk selama-lamanya, bukan sampai baby tu besar, bukan. Selama anak tidak boleh meniarap, tidak mahir meniarap, tidak kuat meniarap dengan sendiri tanpa bantuan, selama itu larangan ini terpakai. Tapi once anak dah mahir, kuat meniarap dengan sendiri, maka tak ada masalah untuk anak tersebut tidur mengiring ke, terlentang ke, tiarap ke, tertongging ke, tak ada masalah. Kerana faktanya kadar SIDS di kalangan anak-anak yang dah mahir dan kuat meniarap dengan sendiri juga telah drop, jatuh sebanyak 80%. Sebab bila anak tu dah makin lasak, makin mantap otaknya, dah boleh bergolek, meniarap, duduk, terlentang, baring dan sebagainya, automatically mereka ada kawalan koordinasi otak yang mantap untuk alih-alihkan posisi badan sepanjang dia tidur. Andai dia rasa lemas, andai dia rasa tersembam, alihkan objek yang jatuh ke kawasan mukanya dan sebagainya. Dan kita pun tahu anak-anak makin besar ni dah jarang sangat nak jeluak, muntah waktu dalam tidur. Sebab gelang LES di antara esophagus dan stomach baby tu telah makin matang, makin tertutup. Gelang tu tujuan dia untuk menahan stomach content, isi perut, daripada terselinap naik atas. Jadi bila gelang tu makin tertutup, makin kurang lah chances baby ni untuk jeluak. Tak macam waktu baby dulu.
Setting di hospital dengan di rumah tu sama ke? Kalau di hospital ni kita ada staff yang bekerja around the clock. Yang tengok anak kita tu bukan seorang, ramai 24/7. Tu nombor satu. Nombor dua, kalau anak kita ada isu kesihatan yang menyebabkan dia tu ditahan, kebanyakannya akan disambungkan kepada mesin-mesin tertentu lah. Selain staff, adalah mesin yang memantau misalnya kadar oksigennya. Ada ke di rumah? Kita tak ada. Okay? Dan yang ketiga, tentulah ada sebab yang menyebabkan doktor ataupun nurses perlu untuk meniarapkan anak itu ataupun mengiringkan anak itu. Contohnya, mungkin anak tu ada jaundice, nak kena dapat exposure yang menyeluruh kepada lampu, ataupun kerana anak tu mungkin terlalu premature. Jadi kalau lama sangat berbaring pada tulang belakang terlentang, mungkin akan efek growth tulangnya. Maksudnya adalah sebab which is tak terpakailah di rumah dan dalam keadaan anak kita yang sihat. Yes, kita tahu ada certain individu, tak kisah baby, kanak-kanak, orang tua yang ada condition, medical condition, keadaan kesihatannya yang menyebabkan dia perlu tidur dalam posisi yang special. Contoh, anak mungkin tak boleh terus diletakkan secara terlentang. Mungkin dia ada reflux. Dia ada reflux. Kita cakap pasal baby normal ataupun orang yang ada masalah untuk swallow dan breathing dengan normal. Jadi kita mengiringkan untuk elakkan aspiration tulang kepada peparu, untuk elakkan blockage pernafasan, udara masuk ke peparu. Blockage tu boleh jadi daripada makanan, minuman ataupun daripada objek. Maka kita suruh mengiringkan dia. Ini semua soal individu yang ada masalah kesihatan. Saya bercakap soal baby normal dan sihat. Nama pun manusia. Kalau dah namanya manusia, tak akan adalah seluruh manusia setuju dengan satu benda. Nama manusia kan, ini bukan soal dia tu jawatan apa, dia tu kerja apa. Soalnya manusia ada pendapat dan pendirian masing-masing. Kalau anda kata, doktor saya yang suruh tidur meniarap, dia kata tidur meniarap ni bagus, tak ada reason lain selain daripada dia rasa tidur meniarap ni bagus. Okay? Anda juga perlu tahu, ada ramai doktor lain yang membantah hal ini. Dan anda perlu tahulah pengkaji-pengkaji di dalam AAP, American Academy of Pediatrics, dalam National Institute of Health, mereka juga pakar perubatan. Ada juga pengamal perubatan, doktor dan nurses yang tak support benda yang bagus kan, contohnya breastfeeding. Itu contoh. Okay? Sedangkan breastfeeding tu bagus. Jadi sebab tu saya kata, jangan tengok siapa yang cakap, tengok apa yang dia cakap. Ini pun lagi satu masalah juga. Sebahagian orang yang suka guna label, anak saya okey je, selamat je, sihat je. Puan-puan, kalau kita nak guna kaedah anak saya untuk menentukan apa-apa standard keselamatan dan kesihatan, parah kita ni. Anak dia, semua lain-lain kan? Sebarang kajian, especially scientific, dia tak boleh setakat data anak awak dan anak saya. Dia perlukan sampel yang besar. Supaya sampel yang besar ini mewakili data kebanyakan, menyeluruh majoriti masyarakat ataupun penduduk ataupun negara ataupun penyakit ataupun apa-apa subjek yang dikaji lah. Contohnya lah kan, bila orang buat peraturan keselamatan jalan raya berdasarkan kajian mereka, mendapati kalau tak pakai seat belt ataupun helmet, memang kadar kematian tu tinggi. Of course, ramai daripada kita yang boleh balas balik dan kata, family saya ada 5 sejarah kemalangan tak pakai seatbelt, tak pakai helmet. Selamat je sampai sekarang. Bolehkah dakwaan menggunakan data family anda tu dijadikan sebagai satu standard umum? Tak boleh lah. Sunnah ini satu adab. Dia bukan satu kesalahan ataupun mendatangkan dosa jika tak buat. Dan bila dikatakan sunnah itu ada reason tertentu kenapa digalakkan membuat. Contohnya kalau kita baca tu ada orang explain dia ada kaitan dengan kedudukan jantung, tekanan darah, tekanan kepada saluran pemakanan dan sebagainya. Maka bila dikatakan sunnah, maksudnya ia dibuat kerana ada kebaikan. Sebab tu dia disarankan untuk diikuti. So dalam hal ni kita nak tengok apa kebaikan mengiring dan meniarap kepada bayi. Jika tak ada atau lebih mendatangkan bahaya, bagaimana anda nak mengaplikasikan itu sebagai satu sunnah kepada amalan tidurkan bayi? Tujuan saya buat video ni untuk orang tidak menormalisasikan tidur meniarap dan mengiring ke atas bayi kecil yang belum mahir meniarap. Sebab bila orang ada idea benda tu normal, bagus dan patut dibuat, orang akan tambah benda yang lebih berbahaya kepada perkara yang sudah sedia berbahaya. Contohnya kita nampak baby yang ditiarapkan dalam bedung. Sudahlah berbedung ditiarapkan pula. Kita nampak baby yang ditiarapkan dalam bedung
Dalam buaian, kita nampak baby yang ditiarapkan, mengiring, pasak lagi. Semua ini perkara yang saya jumpa sepanjang hampir 14 tahun saya mengendalikan kes baby-baby kecil. Kita kena ingat, bila orang rasa benda tu normal, boleh buat. Kadang-kadang kita tak buat, tapi penjaga anak kita yang buat. Jadi tolong, berhentikan fikiran yang mengatakan mengiring dan meniarap itu selamat dan bagus untuk bayi kecil. Hentikan mulai hari ini kerana kita tak mahu kembali ke zaman sebelum 1994, sebelum kempen keselamatan tidur secara terlentang pertama kali dilakukan di dunia ini.